Selamat berjumpa lagi pelajar-pelajar cikgu sekalian. Kali ini perbincangan kita akan menyentuh bab 6 iaitu bab 6.4 iaitu langkah-langkah pembentukan Malaysia. Okey, pelajar-pelajar, di pengakhiran pengajaran ataupun perbincangan kita nanti, pelajar-pelajar akan berjaya menyusun kronologi langkah-langkah pembentukan Malaysia. Dan yang kedua, kita akan berjaya menjelaskan isi kandungan Akta Malaysia. Di sini pelajar-pelajar boleh melihat antara langkah-langkah yang diambil bagi menjayakan pembentukan Malaysia. Langkah-langkah pembentukan Malaysia yang pertama ialah penubuhan Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum atau JPPK. Seterusnya, penubuhan Suruhanjaya Kobolt. Ketiga, cadangan Jawatankuasa Antara Kerajaan atau dikenali sebagai JAK. Langkah yang keempat ialah dengan penubuhan Mafilindo dan langkah yang terakhir ialah perwakilan Malaysia ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau dikenali sebagai PBB. Lawatan Tunku Abdul Rahman ke Sabah dan Sarawak adalah untuk menerangkan konsep Malaysia, tujuan penubuhan Malaysia dan apakah maklumat bagi penubuhan Malaysia. Maka dengan itu, rundingan telah diadakan di antara pegawai dari Persekutuan Tanah Melayu dengan pegawai British dari Sabah, Sarawak, Brunei dan Singapura. Baiklah, kita akan lihat kepada langkah-langkah yang diambil dalam pembentukan Malaysia yang pertama, iaitu dengan penubuhan Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum yang ditubuhkan pada Julai 1961. Tujuan penubuhan Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum adalah untuk menerangkan kepada orang ramai tentang pembentukan gagasan Malaysia. Selain daripada itu, Jawatankuasa ini akan mengumpul pandangan penduduk tentang gagasan Malaysia dan menggalakkan kegiatan ke arah pembentukan Malaysia. Terdapat 6 orang ahli Jawatankuasa Pembentukan Malaysia, antaranya Donald Stephens sebagai pengerusi Jawatankuasa, Tunku Abdul Rahman, Ong Yok Lin, Khair Johari, Lee Kuan Yew dan Datu Mustafa Datu Harun. Jawatankuasa ini telah mengadakan mesyuarat sebanyak 4 kali. Mesyuarat Jawatankuasa ini diadakan di Jesselton ataupun Kota Kinabalu, Kuching, Kuala Lumpur dan juga Singapura. Jawatankuasa ini telah mengemukakan satu memorandum kepada Suruhanjaya Kobolt. Antaranya untuk memberi pertimbangan kepada pandangan Sarawak dan Sabah. Seterusnya, pelajar-pelajar, kita akan melihat siapakah dan apakah tugas Suruhanjaya Kobolt. Antara tugas Suruhanjaya Kobolt yang pertama ialah meninjau pendapat rakyat Sarawak dan Sabah berkenaan dengan pembentukan gagasan Malaysia. Selain daripada itu, Suruhanjaya Kobolt membuat penilaian tentang pendapat
berkenaan. Dan yang ketiga ialah untuk mengemukakan cadangan kepada pihak British. Seterusnya kita akan melihat siapakah antara ahli-ahli jawatan kuasa Suruhanjaya Cobalt. Antara ahli jawatan kuasa tersebut ialah Lord Cobalt, Sir Anthony Abel, Sir David Weatherston, Datuk Wong Pao Ni, dan Tan Sri Ghazali Syafi'i. Suruhanjaya Cobalt telah menerima memorandum dari pelbagai pertubuhan. Maka hasil laporan Cobalt ialah 1/3 penduduk Sarawak dan Sabah menyokong pembentukan Malaysia tanpa syarat, 1/3 menyokong dengan syarat kepentingan mereka dilindungi, dan 1/3 lagi menginginkan kemerdekaan sebelum mereka menyertai Malaysia. Daripada hasil laporan tersebut, Suruhanjaya Cobalt telah mencadangkan yang pertama, perlembagaan Malaysia haruslah berasaskan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu tahun 1957. Sarawak dan Sabah diberikan kuasa untuk menentukan dasar imigresinya. Cadangan Suruhan Cobalt yang ketiga ialah bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan. Cadangan yang keempat, jaminan garanti terhadap hak dan kedudukan Bumiputera Sarawak dan Sabah. Cadangan Suruhan yang kelima, pemberian nama Malaysia kepada negara yang baru dibentuk. Dan cadangan yang terakhir ialah penentuan tarikh penubuhan Malaysia. Seterusnya, langkah pembentukan Malaysia melibatkan penubuhan jawatan kuasa antara kerajaan atau JAK. Jawatan kuasa ini ditubuhkan pada bulan Ogos tahun 1962. Jawatan kuasa tersebut diwakili wakil-wakil dari Persekutuan Tanah Melayu, Britain, Sarawak dan Sabah. Jawatan kuasa tersebut dipengerusi oleh Lord Lansdowne dan jawatan kuasa tersebut telah mengadakan mesyuarat sebanyak 24 kali, di mana antara intipatinya mesyuarat mereka mewajarkan kemasukan Sarawak dan Sabah ke dalam Persekutuan Tanah Melayu dan turut membincangkan hak dan kepentingan penduduk, terutamanya penduduk Sarawak dan Sabah. Walau bagaimanapun, pelajar-pelajar, negara seperti Filipina dan Indonesia masih lagi menentang pembentukan Malaysia. Maka dengan itu, bagi menyelesaikan ketegangan di antara ketiga buah negara ini, Mafilindo telah ditubuhkan. Penubuhan Mafilindo merupakan penubuhan hasil Sidang Kemuncak Manila yang bermula dari 30 Julai sehingga 5 Ogos 1963. Antara pemimpin yang terlibat adalah pemimpin dari Malaysia, iaitu Tunku Abdul Rahman, Presiden Soekarno, dan Presiden Macapagal, iaitu Presiden Filipina. Mereka telah berjaya mencapai persetujuan untuk mencari jawapan penyelesaian dengan bantuan PBB atau penubuhan
bangsa bersatu. Seterusnya, Suruhanjaya Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dibentuk oleh Setiausaha Agong PBB iaitu UTAN. Maka dengan itu, perwakilan Malaysia ke PBB diketuai oleh Lawrence Michael Moore, di mana fungsi ataupun peranan mereka adalah untuk meninjau sekali lagi pendapat rakyat Sabah dan Sarawak. Hasil daripada tinjauan tersebut, majoriti rakyat Sarawak dan Sabah bersetuju. Baiklah pelajar-pelajar, daripada perbincangan kita tadi, terbukti bahawa pembentukan Malaysia berjaya kerana sifat kepimpinan tokoh yang ditunjukkan oleh tokoh pelbagai kaum. Selain itu, sikap diplomasi politik yang dijalankan oleh kerajaan dan kejayaan mereka berjaya menghadapi ancaman PKM, Filipina dan dari pihak Indonesia. Baiklah, seterusnya pelajar-pelajar, ada baiknya kita cuba memahami bagaimanakah pula Perjanjian Malaysia dibentuk. Perjanjian Malaysia telah ditandatangani di London pada 9 Julai 1963. Ratu Elizabeth yang kedua telah memperkenankan ataupun telah memberi persetujuan ke atas Akta Malaysia. Dan akhirnya, pada 16 September 1963, negara Malaysia ditubuhkan secara rasmi. Baiklah pelajar-pelajar, mari kita lihat apakah isi kandungan Perlembagaan Malaysia ataupun perkara-perkara yang dipersetujui untuk dimasukkan dalam Perlembagaan Malaysia. Antaranya, urusan hak ehwal luar menjadi tanggungjawab Kerajaan Persekutuan. Agama Islam merupakan agama persekutuan. Namun demikian, agama lain bebas diamalkan. Seterusnya, bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan. Bagi Sarawak dan Sabah pula, bahasa rasminya ialah bahasa Inggeris. Namun, bahasa Inggeris hanya digunakan sehingga 10 tahun selepas Hari Malaysia. Sarawak dan Sabah juga diberikan kuasa hal ehwal imigresen dan perkhidmatan awam. Selain daripada itu juga, Sarawak memperolehi 14 kerusi, manakala Sabah pula 16 bagi perwakilan parlimen. Bumiputera, Sarawak dan Sabah akan mendapat hak yang sama seperti orang Melayu di Tanah Melayu. Baiklah pelajar-pelajar, setakat ini saja perbincangan kita untuk bab yang terakhir bagi bab 6, sehingga bertemu lagi untuk perbincangan bab yang seterusnya.